Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua? Moga-moga dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anda bersama dengan saya hari ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya Da'i Hadari. InsyaAllah untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai 2020. Cantik betul nombor tu ya. 22 Julai 2020 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1441 Hijrah. Dan insyaAllah para penonton sekalian, pagi yang indah ini, pagi Rabu ini kita nak murnikan. Di mana hari ini kita nak sama-sama bincangkan topik macam biasalah perbincangan kita berkisarkan fiqh. Cuma tajuk hari ini kita fokuskan kepada tak pasti jangan kongsi, ataupun kita dalam erti kata lain iaitu tabayun. InsyaAllah kita akan sama-sama dapat pencerahannya. Dan bukan daripada saya, kepada anda semua insyaAllah, sebelum saya nak memperkenalkan siapakah tetamu kita, adalah lebih baik kalau saya bawa anda semua kita tonton sedikit yang disediakan, paparan yang disediakan oleh penerbit kita berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan apa yang disediakan ya berkaitan dengan tabayun ni. Sana palsu, situ palsu. Denda pun dah banyak orang kena. Masih wujud juga. Jadi hari ini kita bicarakan tentang tak pasti jangan kongsi. Dan pencerahannya kita sangat bertuah. Abang handsome kita dah ada di studio. Kita bersama dengan guru kita semua yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif ataupun Dr. Mia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya Datuk ya? Baik, Hadori sihat? Alhamdulillah Datuk. Saya suka bila Datuk datang ni dengan kemasnya, segak bergayanya, insya-Allah. Tapi pentingnya Datuk ya untuk kita bicarakan pada hari ini berkaitan dengan perkara iaitu kalau tak pasti jangan kita kongsi Datuk ya. Dan kalau dapat kita lihat juga tadi bagaimana para penonton juga dapat lihatkan bagaimana banyak juga Datuk situasi yang berlaku menyebabkan perpecahan, ada juga rasa tak tenang dalam masyarakat itu sendiri insya-Allah. Cumanya Datuk, sebagai permulaan kita pada pagi inilah, mungkin ada mukadimah daripada Datuk untuk ceritakan apa sebenarnya tabayun itu sendiri. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, lagi saya kasihi adinda saya, Ustaz Hadari. Alhamdulillah. Ya, para penonton, tuan-tuan, puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali pastinya kita kena bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni alhamdulillah, khususnya di negara kita Malaysia. Betul. Yang mana kita mempunyai rancangan-rancangan agama yang cukup hebat. Alhamdulillah. Dan di situlah kita banyak belajar. Di situ juga kita banyak mengkaji, banyak kita mentelaah. Kita melihat kepada perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, dalam perwatakan, dalam penyampaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini apabila kita bercakap mengenai tak tahu, jangan kongsilah. Jangan kongsi. Kalau tak pasti jangan kongsi. Berita, mungkin berita itu palsu, mungkin berita itu tidak jelas. Maka tak dapat tidak kita kena balik kepada apa yang Allah dah bagi tahu dalam kita punya dustur ataupun kita punya orang kata apa? Sumber buku, kita lah. Sumber. Buku manual. Ya. Saya selalu katakan Al-Quran ini sebagai buku manual. Kalau kita rosak kereta, baiki kereta sebagai contoh kan. Jenama Hadari. Tu dia dai tu. Ya, kereta jenama dai. Bila hantar ke workshop, pomen-pomen tu dia akan buka buku manual. Macam mana nak baiki kereta ni? Tambah-tambah kereta hari ni boleh bercakap semua. Please open the door. Dia buka je pintu. Dulu tak ada, semua kena buka sendiri kan. Betul. Jadi dia kena buka manual. Begitu juga manusia. Manusia ni Allah yang jadikan. Jadi apa buku manualnya? Al-Quran.
Allah lebih tahu apa yang ada pada sifat manusia. Cuma manusia ni diberikan Al-Quran, diberikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan apa? Garis panduan. Untuk dijadikan cara hidup, the way of life. Maka dalam hal ini Allah Taala dah bagi tahu dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini semua orang hafal sebahagiannya. Yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah Taala. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, tengok Allah bagi tahu. Orang yang beriman. Sebab orang yang tak beriman dia akan sebarkan segala-gala Ikut berita. suka dia je. Palsu ke tak palsu ke semua dia akan sebarkan. Yang paling penting dia happy. Yang paling penting ramai like. Tu dia. Yang paling penting dia punya followers makin ramai. Dia beriman pada benda tu. Dia tak beriman kepada Allah Taala. Allahu akbar. Jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datangnya pengkhabaran-pengkhabaran yang tidak jelas, tambah-tambah daripada orang yang fasik, orang yang tak jelas dia punya kekuatan imannya, orang yang tak tahu ketakwaannya, orang yang tak tahu bagaimana nak jaga hormat orang dan sebagainya, maka tolong, kata Allah Ta'ala, binaba'in fatabayyanu, Allah arahkan kepada kita, tolong cari kepastian. Sebab bila kita dapat kepastian, tuan-tuan, percayalah, kita tidak akan buat benda-benda yang boleh membawa kepada kemudaratan. Itu sebab Allah kata dalam ayat seterusnya, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Takut-takut apa yang kamu sampaikan itu menyebabkan orang bercerai-berai. Disebabkan khabar-khabar yang tak jelas ni menyebabkan orang bercerai-berai. Disebabkan khabar-khabar yang fitnah ini, mak bapak bergaduh. Ada orang, tuan-tuan, anak dengan mak bergaduh. Kerana berita khabar tak benar daripada orang lain. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, apa saja penceritaan, pengkhabaran yang berkaitan tentang negara, agama, jiran tetangga, sesiapa saja, perlu kita ambil maklum terlebih dahulu, adakah khabar itu betul ataupun tidak. Pasti atau tidak. Kalau tidak, cukup bahaya. Sebab Nabi SAW awal-awal dah pesan kepada para sahabat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Akhrajahu al-Baihaqi wa hasanahu al-Albani. Jadi dia kata apa kat sini? At-ta'anni minallah. Orang yang ambil, orang kata apa, ambil perhatian, yang berhati-hati, yang mengambil jalan selamat. Kata Allah Taala, kata Nabi SAW, dia termasuk daripada orang yang dididik oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala orang yang kelang kabut, nak sebar cepat, tak berhati-hati, dia termasuk daripada orang yang mengikut perangai syaitan. Wa iyadzubillah. Itu yang kita takutkan, Datuk. Sebab apa? Kerana bukan sekadar ia menjadi satu kemudaratan buat satu-satu pihak, akan tetapi boleh membawa kepada yang sesuatu yang lebih besar kepada masyarakat dan negara itu sendiri. Itu dia. Kepada anda semua, saya yakin ada soalan, mungkin pengalaman juga anda nak kongsikan. Tidak ada masalah. Kami alu-alukan soalan dan juga pengalaman anda. Kongsikan dengan telefon, hubungi kami di 1-800-88-1677 atau boleh terus sahaja WhatsApp kami pada pagi ini 0111233648 atau boleh terus sahaja ke Facebook kami, laman rasmi kami, Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai saya maklumkan. Terus ajukan soalan tu, insya-Allah. Okey, Datuk, soalan daripada sahabat kita di Facebook. Sahziatul Siddiq katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Beliau ada dua soalan. Yang pertama, apakah keutamaan kepentingan tabayun menurut Islam? Yang kedua, apakah kaitan tabayun dengan bersangka baik dapat dikaitkan dengan fiqh? Silakan. Okey. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan tabayun? Betul tak? Tabayun, iaitu at-ta'akkud min sihhatil khabar. Yang dimaksudkan dengan tabayun, kita mengambil kepastian terhadap satu-satu pengkhabaran. Sebagai contoh, dikhabarkan da'i hadari. Apa tu? Da'i hadari. Ringan sikit. Da'i hadari kahwin 3. Contoh. Datuk, live ni Datuk. Contoh. Kahwin dengan seorang artis terkenal. Contoh. Saya dapat tahu orang sebar ni macam-macam. Contoh, saya sebagai yang kenal Hadari, saya kena tanya, bang, betul ke ni?
betul ke bercerita dengan artis Bollywood katanya? Contoh. Pada penonton contoh ya. Contoh. Ya, betul tak? Atau dia pun jawab, "Astaghfirullahalazim Ustaz, bila pula ni?" Tengok. Macam baru ni ada ura-ura dalam media lah, dalam media sosial mengatakan seorang artis terkenal lelaki ini dia sedang bercinta dengan orang sekian-sekian, nak kahwin katanya. Ataupun dah bertunang. Saya pun WhatsApp, "Bang, betul ke ni?" Amboi, tak bagi tahu Ustaz, tak baca doa kot. Dia kata, "Astaghfirullahalazim Ustaz, tak tahu apa Ustaz. Kalau tahu mesti saya panggil Ustaz punya." Nak bagi tahu benda tu kena pengkhabaran yang betul. Kalau saya ni jenis orang nakal, saya akan ambil capture tu, letak tu dalam Instagram saya. Memang dah baik saya letak dalam Instagram, sekurang-kurangnya dapat 1 juta saya punya followers. Tapi tuan-tuan, apa yang saya dapat? Menyebarkan benda fitnah, maka hukumnya haram. Maka at-tabayyun itu kita mengambil cakna terhadap pengkhabaran itu betul ke tak betul. Itu satu. Nombor 2, apa kaitannya tabayyun dengan baik sangka? Tabayyun, baik sangka dengan fiqh. Fiqh ni tuan-tuan, kita kena faham apa itu akidah. Akidah berkaitan tentang kita punya keimanan. Ya, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, hari kiamat, kan? Semua itu kita panggil akidah. Manakala fiqh, ia melibatkan hukum hakam. Apabila ada haram, ada halal, ataupun ada haram, wajib, harus, makruh dan mubah. Ada 5 benda ni, maka itu dinamakan fiqh. Jadi apa kaitannya tabayyun, baik sangka dengan fiqh? Sebab pada tabayyun ada hukum. Betul. Pada baik sangka ada hukum. Maka kalau kita lihat kepada tabayyun sebagai contoh, fatabayyanu al-amru lil wujub, kata Allah Taala. Itu adalah suruhan. Apabila Allah kata fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, arahan. Bila datang pengkhabaran sama ada dalam melalui media sosial apa semua ni, pastikan wajib kepada kamu, diarah oleh Allah Taala untuk mengambil perhatian terhadap pengkhabaran tersebut. Betulkan dulu, betul ke ni? Pengkhabaran ni betul ke? Sahih ke? Itu dinamakan hukum. Bila kat situ ada hukum, maka itulah fiqh. Yang kedua, baik sangka. Husnuzan billah wa husnuzan bin nas. Baik sangka dengan Allah itu wajib. Tak boleh buruk sangka dengan Allah. Baik sangka dengan manusia itu harus. Bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana tidak ada perkara-perkara yang menunjukkan orang itu melakukan perkara yang salah. Jadi oleh sebab itu kita kena berbaik sangka terlebih dahulu. Bila kita berbaik sangka, kita tidak akan buka aib orang. Betul. Itu yang paling penting. Maka di situ ada hukum, maka itulah dinamakan fiqh. Itu dia menjawab soalan daripada Saziatul tadi. Tapi yang di awal tadi tu sebenarnya tak benar ya, kita tadi tu. Contoh Datuk ya. Awal benar kena ya. Baik Datuk. Bila sebut tentang tabayyun ni, saya suka untuk kita fokuskan Datuk kepada ciri-ciri kita sebagai insan yang sepatutnya iaitu bertamadun dan berakhlak. Jadi, kenapa pentingnya kita perlu menilai sesuatu dan kita kena teliti sesuatu berita sebagai orang yang bertamadun dan berakhlak itu sendiri? Okey, kalau kita lihat kepada zaman Osmaniyah. Zaman Osmaniyah menunjuk kita ni sebenarnya tuan-tuan. Itu kegemilangan Islam tu. Ya, itu sebabnya Allah Taala ni dia suruh fazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah bagi tahu, balik kepada sejarah. Kalau kamu nak bergaduh, nak berbalah, nak bertelagah, balik kepada sejarah. Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu fazkuru ni'matallah. Ingat kepada nikmat Allah sebelum ini. Bagaimana kamu sebelum datang Nabi Muhammad berterabur, bertelagah sesama sendiri. Datang Nabi Muhammad, segala-galanya berubah. Nampak tak? Satu. Nombor 2. Bila kita melihat kepada tabayyun, mengambil cakna terhadap setiap pengkhabaran, penceritaan ataupun segala penyampaian, kita jaga amanah ini. Ya, orang politik jaga dia punya dia punya penyampaian khabar, cara dia bercakap, ucapannya dengan fakta. Percayalah tuan-tuan, kita akan berjaya. Sebab apa? Sebab kalau kita balik kepada sejarah, tengok kepada zaman Abbasiyah. Di akhir zaman Abbasiyah, kejatuhan zaman Abbasiyah, antaranya tersebarnya
cerita-cerita palsu. Fitnah. Ya, selain daripada anak-anak muda itu rosak. Ya. Begitu juga di zaman Osmaniyah. Ya. Kejatuhan Osmaniyah ini antara punca utama apabila anak-anak muda sudah tidak cakna dan tidak percaya kepada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin. Sebab para pemimpin juga tidak menjaga dia punya siqah, dia punya amanah dalam menyampaikan sesuatu pengkhabaran. Jadi menyebabkan orang muda tak percaya. Bila orang muda tak percaya, orang muda pun menyampaikan dan membuat cerita-cerita dongeng dan tidak amanah dengan apa yang mereka bawa. Maka generasi itu rosak. Maka jatuhlah zaman tersebut. Zaman Osmaniyah. Perkara ini disebut dalam banyak buku, dan antara buku yang disebut antaranya Syekh Abu Hasan An-Nadawi dalam bukunya yang bertajuk Madza khasiral alam min hitatil muslimin. Itu antara benda yang saya lihat cukup menarik apabila kalau kita tidak menjaga amanah dalam menyampaikan sesuatu pengkhabaran, silap bulan kita boleh rosak. Negara boleh huru-hara, masyarakat jadi huru-hara. Sama macam contoh masa zaman Covid, kita tengok. Kenapa dikenakan tindakan yang dia punya penjara pun ada. Macam berat. Kenapa berat tu ya hukuman? Orang kata kenapa berat sangat hukuman. Memang patut berat. Menyampaikan pengkhabaran yang tak betul. Tambah-tambah musim orang tengah PKP. Mau tak takut orang. Saya tengok, alamak betul ke ni? Takut kita. Kita yang ustaz padahal kita cek betul tak? Rupanya tidak betul. Jadi oleh sebab itu dalam bab-bab seperti yang saya katakan tadi, berhubung tentang masyarakat, berhubung tentang rakyat, kita kena amanah dalam menyampaikan perkara tersebut. Itu sebabnya pemimpin ni kena jadi macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak bercakap kecuali benda yang betul. Dan akhlak Nabi buat sebelum Nabi bercakap. Itu paling penting. Ni kita tidak, kadang-kadang kita tidak tunjulkan contoh kepimpinan yang hebat, akhirnya kita tidak dihormati. Wa iyadzubillahi min zalik. Sebab apa? Sebab kita sendiri pun rosak. Betul. Baik Datuk, sekejap lagi kita akan bawakan perbincangan ini dengan lebih lanjut, di mana kita nak tanyakan jugalah kepada Datuk berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebenarnya terkait dengan isu ini, di mana Rasulullah dan keluarganya juga terkena fitnah itu. Tapi sekejap lagi insya-Allah. Jadi kepada anda semua, banyak lagi kita akan bicarakan dalam topik kita hari ini. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, allimna minhu ma jahil. Ya, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini, pagi Rabu yang indah ini, insya-Allah kita sama-sama berkongsi ilmu berkaitan dengan tak pasti jangan kongsi. Ataupun kita fokuskan kepada tabayyun. Dan bersama dengan kita Dr. Mia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersama dengan kita. Okey, sebelum saya nak bawakan soalan daripada saya, Datuk, ada soalan, cantik juga soalan ini, daripada Nur Hayati Ismail di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Antara fakta dan auta. Oh, cantik juga tu dimulakan tu. Katanya, adakah sikap suka menyebarkan berita palsu ini boleh dikaitkan dengan tahap IQ seseorang atau taraf pendidikan seseorang? Kata ada juga yang buat perbandingan tu, Datuk. Kemudian yang kedua, adakah ianya juga boleh dikaitkan dengan mentaliti, yakni suka memporak-perandakan masyarakat dan menjadi satu kepuasan bagi dirinya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Kak Iyad, Tasik Puteri, Rawang. Okey, kalau tengok kepada soalan ni, dua soalan. Pertama berkaitan tentang IQ. Adakah penyebaran berita-berita palsu ni dia melibatkan IQ yang tinggi ke, memang orang jenis taraf orang pendidikannya ke, taraf pendidikan ke, ataupun orang bandar ke, orang duduk kondo ke, banglo ke, tak ada kaitan. Tak ada kaitan ya. Kalau kita lihat, kalau kita buat
kajian ya. Kita tengok macam saya suka macam alhamdulillah saya adalah follower sikit lah dekat Instagram, Facebook kan. Tak ramai, lebih kurang 1/2 juta aje. Alhamdulillah. Jadi bila kita tengok cara percakapan, penyampaian ya, kadang-kadang yang berpendidikan tinggi pun cara penyampaian, cara penyebaran pengkhabaran pun tidak berapa jelas. Ya, kadang-kadang mengarut daripada orang yang tidak berpendidikan. Betul. Kadang-kadang orang yang berpendidikan pun dia ada juga yang menyampaikan kenyataan-kenyataan yang baik. Jadi tidak maknanya tidak semua. Ya, begitu juga dengan orang yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Kadang-kadang kita tengok cara penyampaiannya macam dia profesor. Itu hebat. Ada setengah macam tu juga. Ada yang mungkin selain daripadanya tu yang mungkin menyampaikan khabar-khabar yang tidak jelas. Ya, kita tahulah mungkin dia pun tak belajar. Itu lain kes. Jadi maknanya tak boleh kita nak kaitkan dengan IQ seseorang, tetapi kita tengok dia balik kepada akhlak. Akhlaknya lah. Ya, jadi oleh sebab itu saya melihat bahawa seseorang perlu melihat kepada akhlaknya, ya, perlu tengok perlu perbaiki akhlaknya agar jadi manusia yang baik. Ya, tak kiralah awak mempunyai pendidikan yang tinggi, jadilah akhlak macam Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berpendidikan tidak tinggi pun tetap kena jadi macam Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan sesuatu khabar. Saya nak jelaskan juga kepada dai dan juga rakan-rakan di rumah. Nabi SAW cukup jaga perkara-perkara ini. Ya, tambah-tambah dalam mendengar sesuatu khabar. Sebagai contoh ya, datang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ma'iz bin Malik ni datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tahhir bi." Wahai Rasul, tolonglah bersihkan aku. Tahhirni, bersihkan aku. Nabi kata, "Waihak irji' fastaghfirillah wa tub ilaih." Balik istighfar pada Allah, balik dan istighfar pada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Tahu tak, sahabat ni datang 4 kali. Kali pertama datang, "Ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku." Nabi pun cakap benda yang sama, "Irji' fastaghfirillah wa tub." Balik, istighfar dan bertaubat. 4 kali datang. Soalan yang sama. Dia pergi jumpa Nabi suruh balik, dia balik sampai tengah jalan patah balik, "Ya Rasulullah." Nabi cakap benda yang sama, pergi patah balik 4 kali. Kali keempat Nabi kata, "Fima utahiruka." Apa pasal? Apa benda yang aku nak bersihkan kamu ni? Maka jawablah sahabat ni, "Faqala minaz zina." Aku berzina. Bila dah mengaku zina ni dipanggil ikrar, maka selalunya dalam Islam akan dijatuhkan hukuman. Tapi sebelum jatuhkan hukuman, tengok apa Nabi buat. Dah mengaku. Orang tu mengaku, "Saya berzina ya Rasulullah." Maka Nabi kata, "Adakah kamu ni masa kamu tu kamu ada gila ke masa tu?" Nabi kata, "Kamu gila tak masa tu?" "Tak, aku tak gila." "Adakah kamu ada minum arak sikit masa tu?" "Tak ada, aku tak minum arak. Dan ada bukti-bukti aku tak minum arak." Maka barulah Nabi dah kenal pasti betul-betul dulu. Padahal yang menyampai ni Tuan Badan. Tuan Badan mengaku, "Ya Rasulullah, aku ni berzina." Ya, betul. Kalau kita rejam. Kan? Terus. Tak. Nabi tanya, "Kau gila tak masa tu? Kau sihat tak akal kau masa tu?" "Sihat." "Adakah kau jadi pening kepala?" "Tak ada." "Yang kedua, kau minum arak ke?" "Tak ada, aku tak minum arak ya Rasulullah. Tak minum arak. Tak ada bau arak, orang pun tahu aku tak minum arak." Lepas tu barulah Nabi arahkan agar orang itu dijatuhkan hukuman rejam. Maksudnya Nabi sangat berhati-hati dalam apa? Penyampaian Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan sesuatu hukum, dalam mendengar pengkhabaran. Nabi kenal pasti dulu, barulah Nabi SAW menyampaikan. Itu yang kita kena faham dalam isu itu. Baik, soalan kedua Kak Iyad tadi, ia berkaitan juga dengan jiwa seseorang. Adakah seorang yang jiwa, orang kata bahasa mudah, jiwa tak tenang lah Datuk. Mereka ini sebenarnya bila buat sesuatu, contoh menyebarkan perkara itu, tak kisah benar atau tidak, dia rasa puas hati. Adakah ada masalah mental ataupun itu jiwa? Itu yang Allah bagi tahu, dai. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyadu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah bagi tahu. Bermaksud mafhum mukhalafahnya, kalau kau tak beriman, kau akan buat benda-benda yang disuruh, dia dilarang oleh Allah Taala. Orang yang beriman, dia akan menyampaikan suatu khabar setelah dia tabayun. Baik.
dia mengenal pasti benda tu betul atau tidak. Orang yang tak beriman, yang iman tidak ada dalam hatinya, maka dia akan bercakap apa yang dia nak cakap. Dia akan menyampaikan bima sami'. Apa yang dia dengar, itu yang dia akan sampaikan. Itu bahaya. Kadang-kadang apa yang dia dengar belum tentu betul. Betul. Macam sahabat kita, ada sahabat kita kan, kat TV3, rumah dia masuk air. Semoga Allah permudahkan sahabat kita, Tuan Haji Nasran kan. Semoga Allah permudahkan urusan dia, jadi murahkan rezeki dia, tambahkan lagi yang lebih banyak daripada apa yang sedia ada. Bayangkan, rumah masuk air tak banyak. Dia kata banyak ni ya. Dia dengar daripada mulut dia. Kalau saya pun banyak ni pun susah hati lah. Mas banyak ni, tapi memang ada lebih tinggi, ada yang sampai ni tengkuk, ada yang sampai hilang, kereta tu tenggelam. Allahu akbar. Bayangkan kalaulah orang sampaikan bukan Haji Nasran. Pas datang, Syekh, Haji Nasran rumah ni tenggelam air. Tenggelam sampai mana? Atap. Padahal banyak ni. Banyak ni je. Tu sebab saya kena bertanya dulu kepada tuan badan. Syekh, betul ke? Masuk air banyak ke? Tak ada ustaz, sikit je air lalu je ustaz. Tapi basahlah bawah tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, ya, apa-apa pun ambil maklum terlebih dahulu tentang isu tersebut agar kita ni tuan-tuan puan-puan tidak menyebarkan benda-benda yang palsu, yang tidak jelas dan sebagainya. Itulah Datuk, risau pula. Kalau ada yang buat cerita habis satu Kuala Lumpur tenggelam katanya. Masya Allah, terkejut kita dengar saya berita. Saya juga ingin tegaskan juga, ya, kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz ni, saya yakin ya tidak kurang sejuta lah yang tengok. Ya, tak kurang lah. Sebab kalau tengok dalam kalau live Facebook saya saja pun kadang-kadang sampai 80,000 untuk satu hari. 90,000. Jadi bayangkan tuan-tuan, wartawan-wartawan saya nasihatkan, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah. Kadang-kadang penyampaian, penulisan kita di dalam akhbar-akhbar hari ini kadang-kadang mengelirukan dan membawa kepada fitnah. Maka khawatir kita menyebarkan benda fitnah dan kita menulis benda fitnah, orang pun menyebar benda fitnah dan akhirnya kita bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, itu paling penting. Ingatan itu, Datuk, sebenarnya ada kaitan juga dengan soalan daripada Imran Syakir ini. Sebab ada yang perlu dapat peringatan juga. Sebab selalunya mereka yang menggunakan perkataan-perkataan ini seolah-olah mahu menarik perhatian orang lain untuk membacanya. Imran Syakir katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Menggunakan perkataan macam tergempar, berita penting di permulaan ayat setiap kali muat naik status lah di Facebook tu. Sedangkan bahan yang dikongsi ialah remeh-temeh, tak bermanfaat atau jenaka semata-mata. Ini bab lain lah tentang perkara yang tak penting pun dikongsinya. Adakah dikira memainkan ataupun mempermainkan pembaca dan juga berdosa? Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penggunaan ayat berita penting, ya, tergempar, berita tergempar, sensasi, rupa-rupanya bawah tu cerita lawak je. Adakah dia berdosa? Tak berdosa. Kalau katakan dia dah lama laman sosial. Laman sosial ni banyak benda lawak daripada yang tak lawak. Kan, sebenarnya yang lawak-lawak tu sebenarnya nak hilangkan stres. Itu sebabnya dalam macam saya di UKM. UKM, Universiti Penyelidikan. Jadi kalau budak-budak buat tesis, budak-budak buat disertasi, budak-budak menulis artikel, dia mesti ambil daripada buku atau jurnal yang diiktiraf. Dia tak boleh ambil daripada laman sosial. Dia tak boleh ambil daripada Instagram, tak boleh ambil daripada Facebook, kau copy paste ayat-ayat. Tak boleh. Hatta kalau saya menulis dalam Facebook, pelajar saya tak boleh ambil kod Dr. Izhar berkata dalam Facebooknya pada tak boleh. Sebab apa? Itu sembang kosong kita panggil. Sembang-sembang peringatan untuk diri dan orang lain sama-sama. Tak boleh nak ambil kod dalam tesis. Itu bukan adab ilmu lah tu. Bukan adab ilmu. Jadi kalau macam rakan-rakan kita dibuat gurau, berita penting, kucing saya mengandung. Itu je. Jadi adakah salah? Tak salah sebab nak gelakkan orang, nak gembirakan orang. Benda-benda kadang-kadang ada benda yang menghappykan kita. Baik. Kalau sahabat kita tu macam dia ambil stres sangat, dia nak stres, semua benda tak berfaedah. Tak boleh lah. Buang FB, buang Instagram, baca jurnal je. Maksudnya tak boleh terlalu serius. Jangan serius sangat. Janganlah serius sangat. Ini semua nak serius kan. Letih lah. Cepat kena darah tinggi orang ni kan. Okey Datuk. Cantik jawapan itu. Cumanya Datuk, saya tertarik dengan apa yang Datuk kongsikan di awal tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah mulakan dengan wahai orang-orang yang beriman.
adakah wujud kesan kepada iman seseorang itu apabila menyebarkan perkara yang dia sendiri tak tabayun? Kalau kita balik kepada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan beriman, tidak beriman seseorang itu kalau dia tak menyayangi sahabat dia seperti mana dia menyayangi diri dia. Macam saya. Saya sayang diri saya. Saya sayang saya punya karakter. Saya sayang saya punya peribadi. Boleh tak saya nak merosakkan diri saya dengan memfitnah diri saya? Tak boleh. Mana ada pernah orang memfitnah diri sendiri? Tak ada orang, tak pernah lah orang tak siuman pun tidak akan memfitnah Sakitkan diri diri dia. sendiri. Sebab dia tak siuman tu dia dipakai baju tu. Tu pun kalau kita tengok, kadang-kadang tengok orang tak siuman tepi jalan kan. Bawa buku, nampak macam profesor dah. Dia pun nak menunjukkan bahawa dia sihat. Tapi dia tak sihat sebenarnya. Nampak tak? Ya. Sebab sifat manusia dia tidak akan mengaibkan diri dia. Begitulah juga kita. Kalau kita betul-betul beriman pada Allah, saya tidak akan memburukkan diri saya dan tidak akan memburukkan orang lain. Saya tidak akan sayangi orang lain seperti mana saya sayangi diri saya. Maksudnya saya kena sayang orang lain macam saya sayang dai. Saya kena sayang diri saya, sayang dai macam saya sayang diri saya. Yeah. Kalau saya tak suka saya dihina, tak suka saya diaibkan, begitu juga saya tidak akan mengaibkan orang lain. Tak boleh. Itu sebabnya cuba amalkan. Jangan mendengar ataupun membincangkan tentang keburukan rakan-rakan kita. Sahabat-sahabat kita. Orang cakap tentang keburukan, cuba ambil yang positif side. Ambil bahagian positif. Yang positif itu kita kembangkan dalam kepala kita, insya-Allah kita tidak akan membuka keaiban seseorang. Jadi dia sebenarnya ada kesan kepada iman itu sendiri. Ya, pasti. Ada kesan beriman. Sebab Nabi dah bagi tahu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak akan beriman kepada Allah. Kalau dia tak menyayangi kawan dia seperti mana dia sayang diri dia. Jadi makna iman tu memainkan peranan. Maksudnya orang yang tidak menyayangi ataupun memfitnah ataupun menyebar benda-benda yang tidak baik, membuka keaiban orang, maka dia ini tidak mempunyai iman yang baik. Okey. Itu penting. Okey, kejap lagi Datuk, kita akan bersama dengan seorang lagi Datuk, iaitu Datuk Profesor Dr. Muhayya. InsyaAllah sekejap je lagi. Cumanya sebagai mungkin ada nilai tambah yang mungkin Datuk boleh kongsikan dalam konteks kita bersaudara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya mukmin itu, orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi adab kita Datuk, apabila menerima satu-satu perkabaran mengenai dengan sahabat kita, bagaimana adab kita sepatutnya, Datuk? Saya mengambil satu inisiatif. Apabila orang bercakap tentang sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, pertama sekali saya akan elak daripada mendengar perkara-perkara negatif. Baik. Sebab apa? Saya letak dalam diri saya, kawan-kawan saya semua baik. Itu yang pertama. Saya husnuzan bil ashab. Saya baik sangka dengan kawan-kawan saya. Nombor dua, kalau benda itu dah menjadi bualan-bualan dan sampai juga kepada saya kali kedua, maka saya akan tabayun. Saya ada telefon mereka. Saya ada nombor mereka. Saya boleh telefon, saya boleh WhatsApp. Bercakap dengan tuan badan sendiri. Saya akan bertanya sendiri, betulkah apa yang saya dengar? Sebagai contoh, sahabat saya diberitahu, saya dimaklumkan bahawa kawan saya ini telah berpisah dengan pasangannya. Contoh. Saya tak ambil tahu. Saya kata, ini cerita-cerita tak payah dengar, tak ada kaitan dengan kita pun. Tapi lama-lama dah makin tersebar dan tersebar dan tersebar. Maka kita nak kepastian betul ke? Takut orang memfitnah, kita kena betulkan. Kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dah orang duk bercakap tentang dai hadari begini gini. Saya dah tak boleh dengar ni. Saya kena, kalau orang yang bercakap tu saya kena tegur dia. Awak jangan main-main. Benda tu fitnah. Benda tu tak betul. Contoh, orang sebarkan 3-4 tahun lepas lah. Sebarkan Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Haslin Bollywood. Terkejut saya. Saya pun terkejut juga waktu tu. Ya betul, meninggal. Semalam baru sembang elok-elok sihat walafiat makan nasi satu talam. Bayangkan, macam mana boleh meninggal? Telefon kita. Telefon. Halo, Assalamualaikum. Tengok-tengok dia jawab. Abang Ling kan ni? Ya, saya.
Alhamdulillah, orang duk kata Abang Lee mati dah. Oh, dia kata ini kali keempat dah orang kata saya mati. Ni kat mana ni? Kat perkuburan. Buat apa? Gali kubur. Tapi kadang-kadang dia boleh buat lawak lagi. Maknanya tuan-tuan, kita mengambil jalan selamat untuk mengenal pasti terlebih dahulu. Itu jalan yang saya selalu ambil perhatian. Pertama saya abaikan, yang kedua saya akan tabayun. Nombor 3, kita cuba memberi nasihat kepada orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak jelas ini. Itu sangat penting. Kerana apa? Kerana kita nak jadi orang yang insya-Allah termasuk daripada orang yang sentiasa memberi nasihat. Ya, ad-dinun nasihah. Agama itu memberi nasihat. Itu penting. Ad-dinun nasihah. Satu ingatan untuk kita semua untuk saling beringat Datuk ya. Insya-Allah. Okey, banyak lagi kita akan bicarakan tentang tabayun ini. Jadi kepada anda semua terus setia bersama dengan kami. Jangan pergi mana-mana. Duduk depan TV tu terus bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kepada yang baru menonton, selamat pagi diucapkan. Moga-moga keadaan sihat sejahtera. Hari ini bersama dengan saya Da'i Hadari dan hari ini kita bincangkan tentang tak pasti jangan kongsi, iaitu kita fokuskan kepada tabayun dan fiqh. Hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif atau Dr. Mia. Datuk Mia kita bersama dengan kita hari ini. InsyaAllah. Cumanya Datuk, banyak yang kita dah kongsikan terutamanya dari sudut dalil Allah Subhanahu Taala. Allah kongsi, Allah firmankan tentang tabayun itu di mana Allah tegaskan kita kena selidik dahulu satu-satu berita yang disampaikan. Cumanya Datuk, mungkin kita boleh fokuskan lebih mendalam kaitan tabayun itu dengan masyarakat. Sebab apa? Kita sedia maklum dalam masyarakat kita, di negara kita, kita ada macam-macam ideologi, ada macam-macam fahaman. Belum dikira berita artis itu, artis ini, ustaz itu, ustaz ini. Inikah pula fahaman politik sebagai contoh. Jadi bagaimana Datuk? Kalau kata tak ada tabayun, porak-poranda dan apa lagi boleh berlaku Datuk? Silakan. Baik, saya tertarik apabila kita melihat kajian-kajian yang dibuat, penulisan-penulisan yang dibuat oleh cendekiawan-cendekiawan Islam dan juga pakar-pakar dalam politik dan sebagainya. Mereka menjelaskan bahawa apabila penyampaian khabar yang tidak ditapis, penyampaian khabar yang tidak diteliti akan menyebabkan kepada beberapa perkara. Pertama, hilang sebuah kekuatan kekuatan sebuah negara itu hilang. Maksudnya orang akan anggap bahawa negara ini penuh dengan konflik. Negara ini penuh dengan cerita-cerita kosong dan akan tersebar. Jadi kekuatan itu tidak ada. Itu sebabnya kalau kita balik kepada sejarah, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dia sebut perkara ini dalam buku Fiqh Sirah. Dia kata kenapa Nabi Muhammad SAW membina sebuah negara yang dinamakan Al-Madinah itu jadi sebuah negara yang hebat. Sampaikan Rom nak datang tengok. Hebat sangat ke Muhammad ni. Yang dikatakan Al-Amin. Kan? Yang dikatakan orang yang hebat dalam pentadbiran. Datang daripada Rom, datang daripada Parsi, datang daripada seluruh negara dunia, pelosok dunia, datang nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Madinah itu menjadi benchmark, menjadi satu orang kata apa? Satu negara contoh. Itu sebabnya kalau negara yang banyak sangat spekulasi, banyak sangat isu, pelabur pun tak datang. Kalau banyak sangat isu, orang pun tak mau percaya. Mana? Malaysia? Oh tak payah, banyak sangat cerita. Kejap begitu, kejap begini, kejap orang dah tak mau percaya dah. Betul. Jadi hilang kekuatan sebuah negara. Kepercayaan negara-negara lain kepada negara kita hilang. Satu. Yang kedua, akan hilang sifat-sifat kepimpinan-kepimpinan yang hebat. Sebab apa? Sebab bila dah orang dah tak percaya, lepas tu ialah apabila pemimpin-pemimpin sendiri menyampaikan kenyataan-kenyataan yang kadang-kadang tidak betul, yang tidak berfakta, kadang-kadang dalam parlimen pun bawa kenyataan-kenyataan yang tidak betul. Ingat, tidak sahih. Sekarang rakyat boleh tengok apa yang dibincangkan oleh ahli parlimen di dalam parlimen. Dan boleh tular. Oh, dah boleh tular. Sekarang itulah saya sambil buat kerja, sambil baca buku, saya buka parlimen, perbincangan. Sebab itu hak kita dalam parlimen. Jadi apa yang disampaikan oleh YB itu
membawa suara saya, membawa suara Hadari, membawa semua Semua orang. suara rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Jadi oleh sebab itu kita kena faham, mereka kena sampaikan fakta yang betul. Sebelum masuk tu buat kajian. Kalau tidak kita akan hilang kekuatan. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila negara tak dihormati, pemimpin tak dihormati, rakyat akan jadi seperti mana pemimpin-pemimpin mereka. Manusia ini akan ikut apa yang dia dipimpinkan. Kan? An-nas ala dini mulukihim. Manusia ini akan hidup ikut pemimpin. Kalau pemimpin yang jenis bawa cerita-cerita palsu, bawa cerita-cerita tak betul, bawa fakta yang tak jelas, maka rakyat pun akan buat benda yang sama. Nampak tak? Jadi oleh sebab itu Nabi Muhammad ditonjolkan contoh kepimpinan yang hebat. Disebut dalam dalam buku Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti, disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, disebut oleh Ibnu Kathir, disebut oleh Al-Qurtubi dalam mentafsirkan ayat-ayat kepimpinan itu. Nabi contoh terbaik, kemudian dibawa kepada rakyat. Jadi akhirnya negara itu menjadi contoh sehingga hari ini Al-Madinah menjadi contoh kepada negara-negara yang lain. Wallahu alam. Itu dia, saling berkait ya Datuk ya. Itu sangat penting. Baik Datuk dan juga para penonton, kita sangat beruntung kerana kita pada pagi ini membawakan seorang lagi tokoh yang mana akan menceritakan tentang tabayun ini juga, dan beliau bukan calang-calang orangnya. Bersama dengan kita semua yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Muhayya Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Dan Ustaz Dr. Izhar. Itulah Dr. Mia pun ada bersama dengan saya ni Datuk. Cuma ya Datuk, sihat kita ya? Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datuk, hari ini kita cerita tentang tabayun dan kita semua sedia maklumlah bahawasanya tabayun ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan individu itu sendiri dan sebuah negara. Jadi kaedah penerimaan dan penyampaian maklumat dahulu juga berbeza dengan sekarang. Jadi mungkin Datuk, kita boleh cerita juga dari sudut teknologi ni sebenarnya dapat jadikan penyebaran maklumat yang baik itu lebih mudah dan cepat sepatutnya melalui media sosial. Jadi komen Datuk lah mengenai situasi ini. Masya Allah. Saya rasa kita dalam zaman yang paling best. Sebab baru-baru ni saya tengok dekat YouTube kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Betul. Macam mana bila ada masalah nak beritahu payah. Dan Masya Allah tu saya kata kesian ulama-ulama dulu kan punya payah nak sampaikan maklumat, kadang-kadang berlaku fitnah dan sebagainya. Subhanallah, kita pada zaman yang paling baik. Maknanya teknologi itu memang satu benda baik, tetapi pengguna teknologi itu lagi penting lagi. Sebab teknologi itu dia dua je pilihan dia, sama ada guna iman atau nafsu. Allah. Jadi kalau kita nak tengok situasi sekarang, apabila pengguna itu menggunakan sesuatu merosakkan ummah, itulah nafsu itu dah memenangi mereka. Tetapi kalau teknologi guna membina ummah, semua berjiwa ummati, Masya Allah, orang paling beruntung sebab impak besar. Dan saya tahu tak penonton sekalian, orang yang paling ialah orang menggunakan dia effort sedikit tapi leverage berjuta-juta kali ganda. Sebab tu saya kalau boleh nak menyuruh dan berdoalah pada kita semua. Celiklah hati, tengoklah senjata kat kita ni sedang bunuh orang atau sedang membina sesuatu. Itu dia. Saya tertarik. Walaupun ringkas tapi sebenarnya padat tu. Menikam kalbu tu sebenarnya Datuk ya. Perkongsian Datuk tu. Cumanya Datuk, yalah pisau sebenarnya sangat baik digunakan untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi kalau silap guna boleh membunuh tu ya Datuk ya. Okey Datuk, baik buruk ini berkaitan dengan akhlak lah. Baik buruk perilaku dan akhlak seseorang itu kita boleh lihat daripada tindak tanduk dan perilaku akhlaknya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana adab dan sikap yang terkait dengan tabayun itu sendiri. Silakan Datuk. Masya Allah, tabayun maknanya pencerahan. Dan saya yakin ya, orang yang paling beruntung, orang yang paling cerah jiwanya. Kalau kita tengok piramid kehidupan yang saya sharekan dalam buku Formula Bebas Stres tu, manusia ni dia hidup banyak level, ya. Dan orang yang paling beruntung, yang paling tenang, yang paling memberi manfaat, orang yang paling cerah jiwanya, di mana kerohaniannya tinggi, rasa dilihat Allah tinggi, kebergantungan Allah tinggi, mencari ridha Allah tinggi dan bebas daripada dunia ini. Mereka ini tak ada sifat hubud dunia sebab ada sifat mengenal Allah.
mengenal diri. Jadi saya nak serulah kita semua, boleh tak agaknya para penonton sekian, setiap kali kita ingat Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Ya? Setiap kali kita ingat diri kita, kita kata Astagfirullah. Sebab kalau kita gunakan ini, para penonton sekalian, tidak ada orang akan berani atau boleh melakukan sesuatu di media sosial yang merosakkan. Sebab tanda kesyukuran itulah mencegah kita daripada merosakkan diri dan merosakkan orang lain. So, pencerahan jiwa. So, kalau kita nak pencerahan maklumat, okey. Tetapi saya rasa kalau jiwa cerah, tak perlu pencerahan maklumat. Sebab semua akan jujur. Sifat yang baik itu akan ada. Itulah, semua selalu fikir tentang nak cerahkan kulit je, tak fikir nak cerahkan jiwa tu Datuk ya. Okey Datuk, mungkin ini selalu yang berlaku, iaitu seringkali terdengar sesuatu berita, dapat maklumat terus menghukum seseorang. Dia ni memang sepatutnya macam ni, nampak je baik. Macam mana Datuk sepatutnya yang kita lakukan apabila menerima satu-satu berita? Subhanallah, boleh tak kita ni ada sifat apa yang kita nampak itu Allah izinkan untuk mengajar kita sesuatu. Kalau benda tidak baik, itu semua sebagai satu tarbiyah pada kita. Kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau ampunilah dosa orang ni. Kesiankan dia, Ya Allah. Aku bersyukur Engkau tak memilih aku untuk melakukan maksiat ini. Macam mana Kau beri hidayah pada tu, beri hidayah pada dia. Ya Allah, izinkanlah dia bertaubat. Yang kita tutup aib dia. Allah. Dan sebenarnya da'i, kenapa semuanya kata-kata negatif keluar? Sebab kurangnya satu 7S, iaitu syukur. Tidak ada sayang tanpa syarat dan tidak ada kesabaran yang menangani. Jadi saya nak serulah, nak tinggalkan tanya Ustaz dengan 7S yang kita amalkan. Jadi rukun kita setiap hari. Yang pertama, syukur pada Allah. Maka kita buat segala perintah Allah. Yang kedua, kita tolong sayang semua orang tanpa syarat, saling mendoakan. Yang ketiga, kita sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Sebab hidup ini memang ujian untuk dapat makan. Yang keempat, sedar diri bahawa kita ni mesti betulkan diri, bukan betulkan orang. Yang kelima, hendaklah kita sucikan hati dan sentiasa bertaubat, memaafkan dan meminta maaf. Yang keenam, tolong sedekahkan waktu, kasih sayang dan apa juga ada pada orang. Dan yang ketujuh, ini penting dalam media sosial, jaga silaturahim, bina silaturahim. InsyaAllah kalau kita ada macam medai, hidup tenang. Tak payahlah kita nak stres lagi dah. Kita cari Allah saja, mendoakan dapat husnul khatimah pada kita dan semua orang. Ya, sikit Datuk, sikit. Mata dan hati anugerah nikmat Allah yang Allah akan tanyakan juga satu hari nanti. Bagaimana mata dan hati kita perlu hargainya dengan jalan yang betul. Silakan Datuk. Masya Allah, sebenarnya kita ada 4 mata. Mata fizikal yang sekarang kita lihat mudah saja nak elakkan rambut. Yang kedua, mata akal, mata berfikir. Tapi bila mata berfikir, mata akal, kita akan buka 2 mata. Mata nafsu atau mata hati. Orang yang hatinya bersih, mata akalnya mendorong kepada mata hati. Tetapi kalau hati kita kotor, setiap yang kita fikir hanya negatif yang kita nampak. So kalau penonton nak tahu di mana hati you all, apakah fikiran pertama yang akan datang apabila melihat sesuatu perkara. Kalau kita nampak kesilapan orang, hati kotor. Baik. Tapi dapat tarbiyah dan mendoakan orang, hati bersih. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhayya kerana sudi bersama dengan kita pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Kita bersama dengan Datuk tadi, Datuk Profesor Dr. Muhayya, bagaimana setiap bait-bait kata beliau sebenarnya menimbulkan kesan kepada kita Datuk ya, dan tak kurang juga Datuk Izhar kita. Cumanya Datuk, apa yang mungkin Datuk boleh simpulkan daripada kenyataan dan juga sedikit ilmu yang dikongsikan oleh Prof Datuk? Saya tertarik apabila Prof Datuk Dr. Muhayya dia jelaskan prinsip hidup yang cukup menarik. Apabila kita bersyukur, kita akan menjadi manusia yang sentiasa menikmati kehidupan. Bayangkan apabila kita ada mata, kan? Kita menggunakan mata itu kepada tempat yang betul, yang baik. Yang baik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dah bagi tahu, tengok gunakanlah mata pada tempat yang baik. Gunakan mata untuk tengok Kaabah, gunakan mata untuk tengok ibu bapa, gunakan mata untuk baca Al-Quran, gunakan mata untuk tengok benda-benda yang baik, yang membaca, baca benda-benda yang baik, yang Allah sebut dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Kenapa? Bacalah dengan nama Allah yang Maha Pencipta.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia ini, dalam manusia tu macam-macam ada. Cuba bila kita membaca penulisan orang sains sebagai contoh. Saya bukan orang sains. Saya bidang saya fiqh. Tapi saya suka baca. Kenapa Allah jadikan 2 buah pinggang? Kenapa Allah jadikan 2 paru-paru? Kenapa Allah dalam wa fi anfusikum afala tubsirun? Dalam diri kamu ni. Cukup pada dalam kita baca yang dalam badan kita pun sudah memadai dah. Menyebabkan kita insaf, menyebabkan kita lebih rasa ya Allah, patutlah engkau bagi kami ni ya Allah, manusia ni ada 2 buah pinggang, ada jantung, ada hati, semua tu mainkan peranan. Ada empedu, orang kata rupanya buang empedu tu ada kesan juga. Walaupun empedu tu Allah buat cantik kan, tapi boleh buang kalau ada masalah. Tapi kalau buang ada kesan. akan ada kesan. Sama juga macam baru ni saya ada baca satu tentang rahim wanita. Saya bukan doktor, saya katakan doktor, bukan doktor perubatan, tapi saya baca tentang rahim perempuan ni. Uish, dia punya pelik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang rahim perempuan. Jadi saya baca tu, walaupun bukan bidang saya nak ada maklumat. Akhirnya apa yang saya dapat? Saya dapat ilmu. Daripada situ yang Allah bagi tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang Maha Pencipta. Mana kita nak memahami apa yang Allah jadikan pada kita itu dengan syukur dengan mata. Itu yang pertama. Yang kedua, telinga. Dengar benda-benda yang baik. Jangan duduk dengar cerita benda yang tak faedah buat apa. Betul tak? Maka benda-benda inilah yang jika kita gunakan pada tempat yang betul, laman sosial kita itu penuh dan syarat dengan perkara-perkara yang positif. Tinggalkan benda negatif. Saya kalau tengok orang ada mengutuk dia dalam Instagram, dalam Facebook saya yang komen-komen tu, memang aku delete dan ban terus. Jangan keluar dia daripada dalam laman sosial. Tak ada, memang block terus orang-orang macam tu. Sebab dia ni menyebabkan pergaduhan tau. Berbalahan. Jadi kalau dia ni orang negatif, dia membawa aura negatif kepada 500,000 saya punya follower dalam Instagram, Facebook. Habis bergaduh orang dalam tu. Jadi bawa benda-benda yang baik. Itu sebab kalau kita tengok orang tulis, alhamdulillah saya baru tahu bahawa benda ini penting. Habis semua baik-baik. Maknanya orang baru tahu tu maksudnya ada benda positif. Dia akan baik. Tapi kalau alah benda macam ni buat tulis. Dia tulis. Benda macam ni pun nak tulis. Alah, dah kita buat selalu. Dia negatif. Orang akan kutuk. Weh, kau ni tak reti bahasa ke? Oh, okeylah, engkau tahu, aku tak tahu tau. Dia dah mula gaduh. Dia bawa aura negatif dalam kita punya laman sosial. Jadi laman sosial kita itu dah jadi tak elok. Akhirnya kita buang je orang-orang yang negative thinking. Wallahu alam. Okey, sedikit sebelum kita rehat, Datuk. Mungkin dari sudut sumber-sumber berita, Datuk. Bagaimana kita sendiri sebelum menilai berita, sumber-sumber berita itu pun kita kena nilai juga. Silakan, Datuk. Baik, sumber-sumber berita ini kita kena faham. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut dalam Quran, ya, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, taat pada Allah, taat pada Rasul dan para pemimpin. Sumber utamanya mesti Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Sebab kita nak bercakap dengan Allah tak boleh kecuali dengan Al-Quran, kalamullah. Lepas tu kita balik kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadis-hadis sahih ni, ya, hadis-hadis yang kita tahu bahawa ia sumbernya tepat, sumbernya betul, ya? Bukan ambil daripada Google tu. Bukan, itu pun penting. Jangan daripada internet sebarkan hadis-hadis. Kadang-kadang hadis tu hadis maudhu' pula. Aduh, hai, tolonglah. Tu bab Habib Ali dia pesan selalu tau. Dia kata kalau kita nak sebarkan hadis, pastikan tanya dulu kepada pakarnya, gitu. Rujuk dulu pakarnya. Betul ke hadis ni? Jangan main kau copy paste. Rupanya bukan hadis yang kamu copy. Rupanya yang kamu copy itu adalah kenyataan ulama sebelum masuk hadis. Sudah. Kan dah jadi benda yang tak betul tu. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, balik kepada Al-Quran, balik kepada hadis dan balik kepada pemimpin. Pemimpin-pemimpin ni pun kita boleh rujuk. Apa saja yang disampaikan. Hari ni musim-musim COVID ni, musim-musim PKPP ni, sebut berbelit lah. PKPP. PKPP ni, maka kita kena dengar siapa? Kita dengar daripada Kementerian Kesihatan. Ya, kita dengar daripada Datuk Seri Ismail Sobri. Kita dengar daripada
Tan Sri Mahyudin Yassin. Sumber-sumber yang betul. sahih lah. Jangan semalam kata kita akan kembali kepada PKP. Dia pula tentukan. Orang kata berjaga-jaga. Ya. Kalau tak berhati-hati, mungkin kita akan balik kepada PKP. Tapi kalau balik PKP, apa Perdana Menteri cakap? Dia akan memberi beban yang sangat besar kepada negara dan rakyat. Sebelum ini pun dah hilang hampir sekurang-kurangnya tak kurang daripada 40 bilion. Maka tak mustahil akan lebih teruk kalau berlaku PKP selepas ini. Jadi oleh sebab itu berhati-hati sebab ada beberapa negara telah berlaku kali kedua, naudzubillah, dia akan memberi impak Kesan yang sangat besar. Jadi oleh sebab itu rujuk pada tempat yang betul. Akhbar-akhbar pun boleh kita rujuk. Cuma akhbar-akhbar ni pun boleh kita katakan akhbar yang ada kat Malaysia ni sebagai akhbar yang diterima pakai. Maka kena berhati-hati juga oleh wartawan-wartawan yang menulis perkara tersebut. Sebab dia boleh jadikan dasar. Betul. Pendek kata Datuk, janganlah menyusahkan orang lain. Itu Datuk insya-Allah. Okey Datuk, ada satu soalan di WhatsApp kita, cumanya jawapannya kejap lagi. Sahabat kita ni katanya, Assalamualaikum yang berbahagia Datuk Ustaz Mia dan yang hadari kru Tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pandangan bahawa orang-orang yang gemar berkongsi berita tanpa semak selalunya bersifat berlumba-lumba menjadi yang pertama. Ni pemberita pertama lah ni. Memaklumkan satu-satu berita atau cerita. Apa pendapat Datuk? Jawapannya kejap lagi Datuk ya. InsyaAllah kita rehat sekejap. Kepada anda semua nantikan selepas ini jawapannya. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah sejam kita bersiaran. Saya mohon kepada anda semua jangan tonton sahaja tetapi kongsikan juga di laman sosial anda. Share sekarang. Boleh sampaikan maklumat dan juga ilmu ini kepada orang lain insya-Allah. Dan maklumat ini bukan maklumat biasa, maklumat berkaitan dengan tak pasti jangan kongsi, tabayun yang kita fokuskan hari ini bersama dengan yang berbahagia Dr. Mia ataupun Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Okey Datuk, soalan daripada sahabat kita tadi, Nyak Mu dari Kajang yang menyatakan ada pendapat menyatakan orang yang berlumba-lumba nak sampaikan berita ni adalah orang pertama kononnya nak sampaikan sesuatu kepada orang lain. Kita dah ada buletin utama dah, dia nak lagi utama lagi. Apa komen Datuk? Okey, saya tertarik apabila Qatadah bin Da'amah rahimahullahu taala. Dia kata apa? Wallahi ra'ayna aqwaman yusari'una ilal fitan. Hari ini kita lihat manusia berebut-rebut nak menyebarkan fitnah. Betul lah tu. Ni zaman dia mana ada Facebook lagi. Zaman tu lagi mana ada Instagram lagi. Tapi dah disebutkan. Dibincang dah. Manusia ni bekerja-kerja nak apa? Nak menyebarkan fitnah. Allahu akbar. Lau ya'lamun ma fil fitan minal azab la yabkuna jami'an. Kalaulah mereka ini tahu bahawa fitnah itu sangat bahaya dan banyak kesannya kepada azab, nescaya mereka akan menangis semuanya. Sampai peringkat tu. Maknanya tuan-tuan, kita ni memanglah kita nak menjadi orang yang pertama, kan? Pertama untuk menyebarkan cerita. Berita. Percayalah, lebih baik daripada kamu menyebarkan berita itu, orang yang pertama, lebih baiklah kamu jadi orang yang pertama masuk ke dalam masjid ketika waktu solat fardu. Kamu orang yang pertama bangun dalam keluarga untuk solat tahajud. Allahu akbar. Kamu orang yang pertama membantu orang dalam kesusahan. Bukannya orang pertama menyebarkan benda yang tak betul. Bila yang masalah sekarang ni, bila kamu orang pertama menyebarkan, tiba-tiba benda itu tidak betul dan akhirnya membawa kepada fitnah, maka yang rugi itu adalah kamu diri dan sendiri, juga orang lain. Allahu akbar. Takut dia dah rugi dah. Dia membawa fitnah. Bagaimana orang lain tu? Kan?
Bagaimana orang lain yang kamu dah fitnah dia, yang kamu dah jatuhkan dia punya maruah, yang kamu dah buka macam-macam cerita tentang dia, nak tarik balik dah tak boleh. Tu baru tutua kata, telajak perahu boleh bundur. Tapi telajak kata tak ada, binasa badan. Jadi oleh sebab itu berhati-hati. Baik. Bila dapat dia pengkhabaran, cek dulu, tabayun dulu agar kita termasuk daripada orang yang menyampaikan khabar-khabar yang jelas. Baik. Datuk, tadi Datuk ada sebut tentang bagaimana ia bukan sekadar untuk dapat memberi kesan kepada diri sendiri, tetapi juga kesan kepada orang lain tanpa kita fikir. Sebenarnya, mari sama-sama kita selusuri sirah di mana Nabi SAW juga dan keluarganya pernah difitnah, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan peristiwa tersebut dan sebenarnya bagaimana kita boleh belajar daripada sirah Nabi SAW tersebut. Baik, sebenarnya kalau kita balik kepada sejarah keluarga Nabi yang dinamakan sebagai hadisul ifk, ya, cerita tentang fitnah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, sehingga Nabi juga terkesan. Ya, benda ini adalah permainan. Ya, musuh-musuh Islam dia nak jatuhkan Islam ini dengan fitnah. Hari ini nak jatuhkan orang Islam dengan apa? Dengan propaganda. Oleh sebab itu zaman Nabi lagi dah ada dah bagaimana mereka nak porak-perandakan rumah tangga Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih tahu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu rasa kamu bijak dah, Allah lagi bijak. Allah lagi tahu. Nabi Muhammad kot. Kau nak buat Nabi Muhammad, aku jaga. Aku iaitu Allah Taala jaga. Turunlah ayat, turunlah penjelasan kepada Nabi sehingga Nabi rasa tenang. Walau bagaimanapun kena ingat, Nabi ya tidak membuat sesuatu tindakan keputusan. Kalau ikutkan, kalaulah Nabi itu dia tak ambil perhatian, Nabi cerai dah. Isterinya. Cerai dah dengan cerita-cerita orang satu Madinah lebih bising ni. Tapi Nabi Muhammad hanya mengambil jalan diam sehingga turunnya arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang tuan-tuan perempuan, dalam hadis Al-Ifk ini, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dia jelaskan apa yang perlu kita ambil pengajaran daripada kisah fitnah dalam keluarga Nabi itu, dan Nabi menangani tu. Ambil jalan bagaimana Nabi menangani masalah itu. Pertama, Nabi mengambilnya atau menanganinya dengan berdiam diri. Menunggu kepastian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi boleh balik kepada Allah. Macam kita hari ini, selain berdoa, kita kena usaha, kena dapatkan bukti, kena dapatkan fakta. Itu yang pertama. Ya, didapatkan fakta yang betul. Dan Nabi menunggu fakta yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak bertindak dengan begitu melulu. Nombor dua, ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang perlu kita ambil, bahawa musuh-musuh Islam sentiasa mencari jalan untuk membinasakan kita dengan fitnah dan propaganda. Propaganda tentang negara-negara Islam cukup banyak. Tuan-tuan tengok apa berlaku pada Syria. Apa propaganda yang memainkan tentang isu-isu negara Islam ini cukup banyak. Jadi itu sebabnya kalau kita tak berhati-hati, kita termakan mainan-mainan musuh-musuh Islam yang nak jatuhkan negara-negara Islam. Dia akan bawa lah cerita-cerita yang tak betul. Dia akan keluarkan tentang ISIS sebagai contoh. Nasib baik kita di Malaysia ni kita ada pakar-pakar. PDRM ada pakar-pakar. Dia orang juga menjelaskan apa itu ISIS, siapa mujahidin, siapa itu kumpulan Asad dekat Syria, sehingga berlakunya pergolakan sampai hari ini tak selesai-selesai. Jadi kita dapat tahu fakta yang betul. Jadi rupanya kita tahu ada orang tengah di antara dua kumpulan itu. Allah, tengok permainan. Ini dah berlaku zaman Nabi. Hari ini dia orang teruskan. Ya, itu dia. Itu yang kedua. Nombor tiga, kena berhati-hati dengan anak-anak kita hari ini yang mereka sudah mula tidak cakna terhadap isu-isu umat Islam. Tidak mula cakna terhadap negara-negara Islam. Tidak mula cakna terhadap pengkhabaran-pengkhabaran tentang negara mereka sendiri, tentang agama mereka, bangsa mereka. Dah dia orang tak fikir dah. Sebab apa? Mereka disibukkan dengan game. Dilalaikan dengan game ini, dengan apa lagi, dengan kad TV dan macam-macam lagi, sampai tak semayang, sampai tak bercakap dengan orang tua, lepas tu maki hamun pula. Dahlah main game, maki hamun pula ni. Sebab kan dia boleh dengar. Betul, kan. Betul. Apa kau ni tak masuk? Apa? Dia kutuknya. Dah jadi cakap yang tak baik. Akhirnya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita akan menghasilkan generasi yang rosak apabila tidak mempunyai
ilmu dan tidak cakna terhadap isu-isu semasa. Baik Datuk, tadi Datuk ada sediakan maklumkan bagaimana tindakan Rasulullah SAW itu berdiam diri dalam konteks semasa. Sebagai contohlah, katakanlah kalau tiba-tiba Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif difitnah, Datuk Dr. Izzat Arif telah kahwin seorang lagi. Contoh Datuk ya, contoh ya. Baik. Janganlah terasa ya. Jadi macam mana Datuk? Apa tindakan kita sebagai individu yang telah difitnah ini? Apa yang kita perlu buat? Adakah kita perlu terus ke hadapan menyatakan bahawasanya aku tak salah dan itu dan ini, ataupun berdiam dahulu, keadaan tu tenang seketika baru kita maklumkan? Bagaimana Datuk? Okey, kalau kita pada hari ini apabila kita difitnah, pertama kita jangan cepat melatah. Kerana sifat melatah itulah yang akan menyebabkan benda itu menjadi lebih sensasi. Jangan ikut baran lah. Oh, jangan ikut baran. Kena bijak kita ni. Belajar. Contoh, saya banyak belajar dengan siapa? Walaupun saya ni ustaz, saya tak salah saya belajar dengan orang yang bukan ustaz. Saya banyak belajar daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Oh, Apa saja orang cakap tentang dia, dia cool, dia relax. Tenang Dia je. tenang dan dia jawab dengan bijaksana. Tak semesti orang bijak tu akan jawab dengan bijaksana. Dia orang bijak ni, orang bijaksana ni dia pandai menjawab. Dia tenang, dia cool. Lepas tu dia membawa fakta apabila perlu. Itu yang pertama. Kadang-kadang dia macam angin mu jalan dah hilang gitu. Cerita-cerita Senyap sendiri fitnah je. itu. Kalau nampak benda itu dah makin disensasikan, maka kita kena bertindak dengan bijaksana juga. Dengan membuat kenyataan-kenyataan yang bersifat fakta. Jadi kalau kita menyampaikan perkara tersebut dengan bijaksana, kita menyampaikan dengan fakta, kita tenang dalam melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka insya-Allah cerita itu, perkara itu akan terbatal dengan baiknya, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih Datuk. Dan cumanya Datuk, kejap lagi mungkin ada soalan yang kita nak tanyakan kepada Datuk. Ada soalan berkaitan dengan tambah-tambah pula. Satu berita ditambah-tambah pula Datuk. Jadi ini pun ada masalah juga Datuk ya. Cumanya kepada anda semua, insya-Allah segala persoalan itu akan ditanyakan kejap lagi. Cumanya ada satu soalan daripada sahabat kita ini, kata Jasni dari Johor Bahru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Katanya, adakah menjadi dosa jika mengirim sesuatu berita sahih tapi kita ni tambah-tambah ni, tambah-tambah sikit katanya. Dan kadang-kadang kita rasa kena pada diri kita, kurangkan pula isi kandungannya. Kalau kena pada orang lain kita tambah-tambah, tapi kalau kena pada kita, kita kurang-kurangkan pula. Macam mana tu Datuk? Okey, perkara inilah yang bahayanya apabila kita ni banyak bercakap, banyak menyampaikan perkhabaran-perkhabaran tanpa selidik. Itu sebabnya kita ni sebenarnya digalakkan, dicadangkan untuk banyak membaca. Bila kita banyak membaca, kita akan kurang buat benda-benda yang tak berfaedah. Banyak menulis. Banyak buat benda-benda yang boleh memberikan impak kepada kita. Lebih matang. Lebih matang. Jadi oleh sebab itu, kenapa khabar-khabar ini jadi bertambah. Orang itu asalnya sakit kaki je. Dia masuk ward. Sampai kat kawan seorang lagi, kaki dia hitam. Kena potong. Hitam pula, dia hitam dulu. Hitam dulu. Padahal orang tu seliuh je. Bengkak memanglah gelap sikit, tapi dia cerita dia hitam. Macam seakan-akan kena diabetes. Dia punya cerita lah kali, kaki dah kena tebuk. Allahu Akbar. Daripada seleo sampai kena tebuk kaki. Daripada orang tu sihat kepada mati. Jadi semua ini tambahan-tambahan yang membawa kepada fitnah dan akhirnya menjadi huru-hara dalam kalangan masyarakat. Jadi dalam hal ini saya melihat bahawa kita kena ada takwa, balik kepada ketakwaan. Itu sebabnya Prof Muhayya disebutkan tadi. Jadi orang yang bertakwa. Biar kita ini menyampai benda-benda yang baik, benda-benda yang berfaedah berbanding menyampaikan benda-benda yang merugikan kita. Jadi itu sangat penting dan kita kena ambil perhatian. Adakah mencari kesahihan itu ataupun mencari kebenaran itu kita boleh capai melalui akal kita sendiri, Datuk? Mungkin ada orang tu dia yakin, dia kata aku tengok orang ni betul lah cerita tu berlaku, tengok muka dia pun dah tahu dah katanya. Betul ke dia, Datuk?
Ada orang nak gunakan hadis Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah dengan firasat orang-orang beriman. Ya, kita ni dalam bab-bab tabayun, dia tak boleh main akal, tak boleh main firasat. Bukan tengok rupa ya. Saya rasa dia ni memang betul-betul kaki perempuan. Tak boleh. Tak boleh. Nahkum bidzawahir. Kita hukum yang zahir. Bagaimana nak hukum yang zahir? Pertama, kita nampak ada bukti. Al-aslu bara'atuz zimmah. Asal manusia itu tidak ada apa-apa tanggungan. Mereka tak ada dosa. Jadi kalau ada ada orang kata begitu begini, kena ada dalil. Hatta yadullud dalil ala fisqih. Sehingga terdapat dalil yang menunjukkan bahawa dia itu fasik. Kena. Macam contoh. Kita tak, orang kata dia tu, saya tengok bibir orang kan, tanya. Jangan takut. Ya, tak. Tengok bibir. Saya basahkan bibir je. Ini bibir ni seokok. Dia macam tu pula. Ada pula. Bibir ni seokok ni. Kau jangan nipu. Dia tengok gigi. Isap okok ni. Kau bukan isap vape lagi dah. Kau makan vape. Sampai peringkat tu. Dia menilai seseorang. Hanya lihat. Bila tanya balik tuan punya badan, betul ke kau isap okok? Tak. Saya tak pernah hisap okok pun. Habis bibir hitam, memang keturunan saya bibir hitam. Ambil kau. Dah, kita menyebarkan fitnah satu. Gigi. Gelap gigi nampak. Kuat hisap nampak. Tak ada lah. Saya kuat minum kopi. Jadi jarang hisap, jarang gosok gigi. Gigi saya ni gosok sebulan sekali. Gitu. Itu yang hitam tu. Bukan sebab okok. Maknanya sampai peringkat kita ini menyampaikan suatu perkhabaran menerusi akal kita. Akal kita tak boleh nak menilai sehinggalah terdapat bukti bahawa ada perkara itu pada orang itu. Oleh sebab itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah bagi tahu awal. Kenapa? Sebab apa yang kita sampaikan, apa yang kita nyatakan, semua tu akan dicatat oleh raqib dan atid. Jadi oleh sebab itu berhati-hati dalam kenyataan kita, jangan ikut firasat kita saja. Bahkan Syekh Jalaluddin Al-Qasimi dia kata apa? Yang dimasukkan firasat itu, ya, firasat orang mukmin iaitu dia untuk diri dia. Dia rasa tak sedap hatilah nak keluar malam ni. Firasat dia untuk diri dia, bukan untuk orang lain, bukan untuk menilai orang lain. Hakim dia tak boleh jatuhkan hukum mengikut pandangan saya. Suami ni memang panas baran. Tak boleh. Dia kena ada pembuktian. Apa bukti dia? Isteri tunjuk gambar, mata bengkak. Ya, kena pukul. Jari isteri hilang satu. Laporan apa perubatan. Pasal? Laporan perubatan, laporan polis. Baru boleh jatuhkan hukum. Kalau tidak boleh. Ada satu soalan yang berkaitan dengan hadis Nabi ni, Datuk. Ni di Facebook kita lah. Rahimah Saud. Cantik soalan ni. Katanya, Assalamualaikum Datuk dan juga Da'i serta kru. Waalaikumsalam. Sekiranya perkongsian sudah meluas, sedang tabayun masih dilakukan, adakah berita yang masih tersebar itu dikira umpatan yang sama dengan hadis memakan daging saudara sendiri? Silakan, Datuk. Sekali lagi macam mana? Bagaimana kalau perkongsian sudah meluas, kita dah maklumkan apa yang kebenaran itulah, tapi kemudian masih lagi tersebar perkara-perkara fitnah itu, adakah ia juga dikira sebagai umpatan? Fitnah ini bagaikan air. Apabila ia sudah mengalir, dia akan masuk dalam semua lubang-lubang. Allahu Akbar. Kalau perkara ini telah dimaklumkan, kita dah sekat, kita dah lap, dosa tetap akan sampai kepada kita. Allahu Akbar. Itu sebab Nabi sebut orang ini akan muflis di akhirat. Sebab dia dah mengalir. Benda tu dah masuk dalam semua lubang, dalam mana rongga-rongga yang ada dia akan masuk. Maka kita yang telah menyebarkan ni kena keluarkan kenyataan pembetulan dari semasa ke semasa. Sebab kita dah tersilap sekali, maka kita akan kena jelas letih sampai bila-bila, sampai khabar itu hilang. Katakan saya fitnah seseorang itu. Benda tu dah lama dah, tapi masih dibawa cerita tu. Bertahun-tahun. Maka saya wajib minta maaf dan mesti memaklumkan kepada khalayak bahawa apa yang disampaikan itu adalah fitnah. Kena ingat, kita ni banyak sangat fitnah. Fitnah yang macam-macam. Contoh orang duk bercerita. Saya nak jelaskan juga ni dalam Tanyalah Ustaz. Almarhum Datuk Harun Din selalu tegur.
Bila dia daripada Darul Syifa pergi hantar kumpulan. Saya dulu salah seorang daripada kumpulan itu. Bukan kumpulan jin. Kumpulan naik bas pergi berubat kawasan pejabat-pejabat, kilang-kilang. Berubat ni maksudnya kita bukan nak halau jin sangat, cuma kita pagar daripada masuknya iblis, masuknya jin yang mengganggu dan sebagainya. Jadi kita pergi pagar je lah. Jadi kita naik bas. Tuan-tuan tahu apa yang orang sampaikan? Oh, dia kata, ya, Datuk Harudin hantar bas kosong, nanti kan balik nanti jin penuh dalam bas tu. Dia lupa yang dalam bas itu kami. Pergi pun kami, balik pun kami. Bila pula ada jin. Jadi orang menyebar. Sampai hari ni duk kata Darul Syifa akan kalau berubat dia akan bawa bas kosong. Itu tak betul. Itu fitnah yang mengalir. Siapa yang buat cerita ini, dia jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda itu tak betul. Itu satu fitnah. Bila pula jin naik bas? Bila pula jin naik kapal terbang? Dia boleh jalan sekelip dah sampai dah. Tak payah sibuk-sibuk nak naik bas. Bas ekspres tak ekspres, tak payah. Apa kau benda ni? Tapi pembawakan fitnah itu sampai hari ni dah berapa puluh tahun dah. Allahu Akbar. Jawablah depan Allah Ta'ala. Jangan main-main. Itu sebabnya dosa fitnah ini, dosa menyebarkan berita palsu ini, kesan dia, ya ilaha illallah, sampai akhirat. Baik. Itu dia Datuk ya, sebenarnya kita takut kita tergolong dalam orang yang muflis di akhirat nanti Datuk ya. Okey Datuk, insya-Allah banyak lagi kita akan kongsikan, cuma sambungannya sekejap lagi kita akan sambung di TV9. Kita akan tutup dahulu di TV3. Cumanya para penonton sekalian yang dah mungkin sampai ke tempat kerja ataupun masih lagi dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus sentiasa taat kepada perintah kawalan pergerakan. Anda perlu sentiasa jaga penjarakan sosial, sentiasalah amalkan membersihkan tangan, selalu sanitasi tangan dan juga sentiasa memakai pelitup muka untuk keselamatan kita bersama insya-Allah. Jadi segalanya akan kita sambungkan sekejap lagi. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap hari kita bawakan kepada anda topik yang berbeza-beza. Kita bawakan juga ahli ataupun pakar yang juga arif dalam bidang masing-masing. Namun walaupun berbeza, walaupun individu itu juga berbeza, tetapi objektifnya sama, kita mencari sesuatu untuk dikongsikan buat anda semua. Itulah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik yang sangat istimewa, iaitu berkaitan dengan tak pasti jangan kongsi. Tabayun. Jangan main ikut suka, sedap aja nak kongsikan dekat media sosial kita. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Dr. Mia, yang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzahar Arif. Baik Datuk, ada soalan di Facebook. Kita nak bawakan, kita ketengahkan, iaitu Anwar Hamzah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru. Tajuk hari ini tak pasti jangan kongsi. Tapi sesetengah perkara tidak pasti wajib kena kongsi agar biar tahu jangan keliru. Contoh, kalau kurang pasti dengan satu-satu hukum hakam, kita kena kongsi untuk dapatkan jawapan ataupun hukum yang sahih dari sahabat-sahabat dalam grup. Mohon Ustaz perjelaskan perkara ini. Adakah dibolehkan atau tidak? Ini berkaitan dengan hukum hakam lah, daripada Anwar Hamzah, Berserah Kuantan, Pahang. Okey, tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian, kalau bercakap mengenai mengenai penyebaran, yang dimaksudkan penyebaran berita-berita ini adalah berita-berita yang tak jelas. Berita-berita yang tak ada kaitan dengan hukum hakam. Berita-berita yang dipanggil berita-berita yang orang kata apa, yang hari ini kita lihat dalam media sosial, itu sebenarnya. Tetapi kalau yang berkaitan tentang agama, berkaitan tentang ilmu, itu kita kena tanya. Kita sebarkan, tanya dalam laman sosial,
tanya dalam dalam WhatsApp group. Ya. Okey, tuan, saya sekarang ni gini. Saya tak faham apakah hukum sekian. Dia letak dalam Instagram semua untuk semua orang tahu. Jadi pakat orang akan kongsi dan bantu dia untuk tahu ilmu tersebut. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau kita bertanya dalam bentuk umum, buka dalam Facebook, dalam Instagram, ya, soalan-soalan kita yang berkaitan dengan agama, insya-Allah akan jawab di dalam tu orang-orang yang pakar dalam bidang, insya-Allah. Saya suka soalan daripada sahabat kita itu. Mungkin saya boleh lanjutkan dengan soalan ini. Cuma kepada anda semua yang menonton, saya mohon jasa anda semua untuk kongsikan secara langsung kita ini di media sosial anda supaya semua orang sedia maklum dan dapat ilmu. Terutamanya yang menonton bersama pada pagi ini, iaitu Dr. Farid Ravi juga turut menonton, Datuk, ya. Okey, baik. Kita lihat, Datuk, media sosial ataupun teknologi zaman dewasa ini memang kita tahu alat yang tiada sempadan. Bukan sekadar kalau kita kongsi itu di Malaysia sahaja boleh baca, bahkan boleh pergi ke peringkat dunia. Apakah antara adab dalam kita berbicara walaupun tidak menggunakan mulut, lidah, tetapi melalui hujung jari dalam konsep tabayun kita? Silakan, Datuk. Okey, dalam isu ini para ulama dia telah letak al-manhaj asy-syar'i qabla al-isya'ah. Dia letakkan garis panduan sebelum kita menyebarkan. Pertama, an yuqaddimal muslim husnuz zan billah wa husnuz zan bin nas. Dia kena letakkan dulu baik sangka kepada seseorang sebelum dia menyebarkan. Maknanya bila kita baik sangka dengan manusia, kita akan sebar benda-benda yang baik. Cerita-cerita yang baik sahaja. Maka itu tidak ada masalah. Orang suka kalau kita menyebarkan benda yang baik. Alhamdulillah, wangilah bau Dr. Izhar, suka saya. Kan? Gitu. Jadi kalau orang cerita, busuklah Dr. Izhar, benda tu dah macam fitnah, padahal aku wangi. Dia benda tu kena main-main. Jadi jangan main-main. Itu dipanggil husnuzan bin nas. Bila kita sebarkan benda-benda yang baik, maka jadi baik. Ini disebut oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 12. Baik. Yang kedua, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, talabud dalil qabla tasdiq. Kena minta bukti dulu sebelum kita ini percaya kepada sesuatu khabar. Contoh, dai kata, "Ustaz, saya dengar cerita dai sekian-sekian gini. Saya kena tanya, mana awak dapat cerita ni? Awak dengar sendiri? Ada bukti?" Awak kena tanya macam polis tanya. Kalau macam tu, insya-Allah awak itu dikatakan sebagai selidik. Saya memang kalau orang cerita tentang seseorang, saya akan tanya, betul ke? Benda ni betul ke? Awak dapat daripada mana? Saya dapat daripada surat khabar. Surat khabar okeylah. Surat khabar pula, surat khabar yang diiktiraf oleh negara. Okeylah. Tapi isu dia sekarang ni, kamu dapat dari mana? Saya baca dalam laman sosial. Tak boleh pakai. Laman sosial ni semua orang tak iktiraf. Kalau surat khabar ni boleh disaman. Boleh disaman. Kalau kata surat khabar, kita ambil berita yang tak benar. Macam dalam tesis kan, dalam tesis, surat khabar yang diiktiraf oleh negara boleh dijadikan bahan rujukan. Contoh dai sekian letak dalam surat khabar. Kita boleh ambil jadi rujukan. Dalam tu muka surat berapa, surat khabar apa, tarikh bila, diambil bila. Siapa dia punya pengarang, dia wartawan, kita kena letak kat situ. Boleh jadikan rujukan. Sebab apa? Dia diiktiraf oleh negara. Tapi kalau katakan laman sosial, tak boleh. Itu sebab dia panggil talabud dalil qabla at-tasdiq. Nombor 3, alla nuhaddisa bikulli ma sami' illa bid-dalil. Tu juga tak boleh nak sampaikan cepat sangat apa yang kita dengar melalui laman sosial, menulis dan sebagainya, kecuali dengan pembuktian yang kukuh. Kalau 3 benda ni kita jaga, prinsip ni, insya-Allah kita tidak akan sebar benda-benda yang palsu. Jadi kok mana maju pun mesti kena jaga adab-adab. 3 adab ini, ya. Okey, Datuk, kita sangat beruntung sebab ada pemanggil di Thailand yang menanti ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Dr. Muhammad Izhar Arif, saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam. Haji Umar sihat ya? Saya alhamdulillah saya sihat. Dai dan Datuk sihat. Silakan. Ya, soalan saya gini Datuk. Dulu kalau masa tak ada media sosial ni, kita ni cakap daripada mulut ke mulut. Kalau yang betul pun tak boleh kita cakap. Kalau yang benar itu dikatakan mengumpat. Kalau yang tak benar tu lagilah fitnah. Datuk, kedua-duanya tak boleh tidak disebarkan.
di zaman yang serba moden ini, bukan mulut yang bercakap. Jadi mereka ni kata, aku tak tulis, aku tak cakap, aku cuma tulis je. Jadi saya nak tanya hari ini, biar tahu jangan keliru ke semua penonton TV ini. Adakah sama hukumnya antara mulut bercakap dan juga jari jemari yang menulis ini, Ustaz? Kerana ini banyak kekeliruan yang timbul ni. Itu soalan saya, Datuk dan Dai. Terima kasih banyak, Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Datuk. Saya tak cakap pun. Saya just baca. Saya hanya baca, kemudian saya kongsi je. Ataupun saya taip je. Jadi, dosa saya macam mana? Adakah sama dengan kita bercakap fitnah menggunakan mulut? Baik. Kena faham ya. Apa yang kita sampai mulut dan kita sampaikan melalui penulisan, itu adalah kita. Okey. Contoh, dia sampaikan kenyataan itu dengan lidah. Zaman-zaman dulu, itu dinamakan penyebaran. Penyebaran maklumat. Zaman hari ini, tak perlu kita sampaikan mulut. Kita tulis je apa yang mulut nak cakap, kita gantikan dengan penulisan. Itu juga penyebaran maklumat. Dan penyebaran maklumat ini umum. Apabila kita menyebarkan dengan mulut, hukumnya haram kalau tidak betul dan ia fitnah. Kalau kita menyebarkan melalui penulisan, sama ada dalam laman sosial ataupun tidak, dengan penulisan, maka ia juga dikira fitnah. Itu sebabnya hari ini, dulu kita bincang bab talak dengan lidah je. Ya, kau talak satu, kau talak dua. Dulu, sekarang tak payah WhatsApp. WhatsApp, SMS, awak saya talak satu, awak saya talak dua. Amboi, sedapnya mulut kau. Kita mulut kau kan? Sebab apa? Sebab dia lafaz dengan mulut. Tetapi dia tulis dengan tangan. Masuk dalam SMS, hantar kepada isteri. Maka jatuh tak talak. Maka fatabayyanu, kena jelas dulu. Kena tabayyun dulu. Hakim akan tanya, panggil suami, cek betul awak ke tulis. Sebab orang nak buat jahat boleh je. Ambil handphone tulis. Mungkin orang yang betul-betul nak ke suami dia, dia pun ambil, dia tulis. Saya dah menyampah dengan awak, saya talak awak tak satu. Padahal bukan suami tulis, suami masuk tandas. Kan, dekat pejabat. Yang ambil ni perempuan lain. Yang memang dah minat betul kat lelaki ni, dia pun tulis kat isteri. Kan selalu kita letak kat dalam telefon, ayanglah, sayanglah kalau isteri kan. Kalau suami sayunglah, gitu. Dia akan letak, dia orang akan buka, dia akan hantar. Isteri tengok, Allah kena talak dah. Dia pun cepat-cepat pergi sebar. Itu sebabnya selalunya isteri akan telefon, betul ke awak tulis tu? Tulis apa? Saya tulis nak makan malam ni. Kenapa? Ada mesej lain ke? Ni ada mesej, dia hantar. Tengok-tengok, mesej yang menunjukkan dia ditalak. Rupanya mesej itu, mesej tipu. Bila suami buka, rupa dah tak ada dekat skrin dia. Dia dah padam. Padam untuk skrin suami, tapi ada dalam skrin isteri. Na'udzubillah. Jadi benda-benda macam ni kena berhati-hati. Kalau betul daripada suami, memang jatuh talak lah. Baik, kena tabayun betul-betul. Tapi walau bagaimanapun, kena tabayun dulu. Jangan cepat sangat kita ni. Ya, itulah kadang-kadang terus je suami tak guna katanya. Padahal bukan suami yang hantar tapi peminat dalam diam, Datuk Izhar. Okey, kejap lagi kita akan sambung kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya kagumlah dengan anda semua ni. Kerana apa? Kerana hampir 2 jam kita bersiaran. Tapi masih lagi terus setia dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sokongan dan tontonan anda semualah. Tanyalah Ustaz terus teguh berdiri dan terus memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Masih lagi kita bicarakan tentang tak pasti jangan kongsi. Dr. Mia bersama dengan kita. Baik Datuk, seronok bila kita dapat kongsikan
satu persatu, mukadimah di awal, kemudian bersama dengan Datuk Profesor Dr. Muhaya, ada penjelasan daripada pandangan beliau, sudut pandang beliau. Dan sekarang ni Datuk, sebelum kita nak bersama dengan soalan daripada penonton kita, saya nak tanyalah dari sudut pandangan dan juga persepsi ke atas kesan pada agama. Kerana apa? Tanpa kita sedar, kita mengaku kita Islam, Datuk. Tapi ada antara kita menyebarkan perkara yang palsu, menyebarkan berita tak sahih, menyebarkan fitnah, memburukkan orang lain, menjatuhkan aib orang lain. Apa kesan terhadap pandangan orang bukan Islam kepada Islam? Silakan, Datuk. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat kepribadian Nabi Muhammad SAW, Nabi itu tak bercakap kecuali yang benar belaka. Nabi SAW begitu amanah, Nabi adil. Ya. Itu sebabnya ramai orang bukan Islam menghormati Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi SAW ini beragama Islam, mereka bukan agama Islam. Mungkin ada dalam kalangan mereka Yahudi, ada yang sembah api, ada yang Kristian, ada yang daripada yang tidak ada agama, ada yang sembah berhala. Ketika itu semua menghormati Nabi dan cuba mendekati Nabi, dan akhirnya mereka menerima Islam kerana kepribadian Nabi SAW. Begitulah juga dengan kita. Kita ini, apabila kita ini jenis manusia yang suka menyebarkan fitnah, suka bercakap benda-benda yang tak berfaedah, kita suka memaki hamun, kita suka menggunakan sesuatu yang tidak betul dalam akhlak Islam, maka orang bukan Islam akan memandang bahawa inilah Islam. Itu sebabnya para ulama' dia kata apa? Dia kata kalaulah Islam itu tidak ada pada Nabi SAW dan tidak ada penulisan tentang Nabi Muhammad SAW, nescaya ramai orang tidak akan respect kepada Islam. Jadi bermaksud kita hari ini merosakkan Islam itu sebab kita. Sedangkan Nabi membinanya dengan begitu hebat. Sahabat-sahabat Nabi membinanya dengan begitu hebat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muawiyah dan ramai lagi sahabat-sahabat. Semuanya bercerita dan melakukan dakwah yang cukup hebat kepada Islam dan membangunkan Islam dan menaikkan nama Islam. Tetapi kita hari ini menjatuhkan Islam dengan apa? Penyebaran fitnah. Kita menyebarkan Islam dengan apa? Memaki hamun. Itu sebabnya cerita-cerita ni jangan main-main. Sangat bahaya dan ia adalah melambangkan kita. Jangan cepat sangat kita nak mengeluarkan suatu hukum. Jangan cepat sangat kita nak menghukum seseorang. Kadang-kadang ada sebab kenapa dia berbuat demikian. Contoh, pernah suatu ketika Umar bin Khattab telah didatangi kepadanya orang lelaki yang seseorang yang sedang berzina, perempuan yang sedang berzina. Jadi bila orang ni perempuan ni berzina, lantas Umar kata rejam. Maka sahabat ni bawa perempuan ni untuk nak direjam. Dalam perjalanan terjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Ali kata, kenapa ni, apa cerita? Kami telah diarah oleh Umar bin Khattab untuk menghantar, untuk merejam perempuan ini kerana dia dah berzina. Ali kata apa? Sayyidina Ali kata apa? Hantar dia balik. Bagi tahu kepada Umar, Ali suruh balik. Sahabat ni, orang lain tak berani nak cakap sebab Ali bin Abi Talib ni menantu Nabi. Orang sampaikan dekat kubur, dekat makam Nabi tu ada tiang Ali, tempat Ali duduk. Bayangkan tuan-tuan, sampai tu dia orang pun patah balik jumpa dengan Umar. Bila jumpa dengan Umar kata, apa sahabat datang balik kenapa tak rejam lagi perempuan? Kami telah diarah oleh Ali bin Abi Talib untuk memberitahu kepada kamu, kami tak dibenarkan untuk dia suruh bawa balik semula perempuan ini dan jangan direjam. Maka Umar tahu. Umar kata sesungguhnya Ali tidak akan berbuat demikian kecuali ada sesuatu yang dia tahu. Lantas Umar arah untuk bertemu dengan Ali. Maka Ali pun bagi tahu, tidakkah kita pernah mendengar Nabi SAW menyebut rufi'al qalam anis thalasah. Kita ini akan terangkat daripada dosa, tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. An-naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai dia bangun. Kan? Orang tidur sampai dia bangun. Yang paling penting al-mubtalah hatta hatta yaqin. Orang yang gila sampai dia sedar. Perempuan itu tidak sedar ketika dia dia melakukan perbuatan tersebut. Maknanya ketika berzina, berlakunya zina itu, dia tidak sedar kerana dia gila ketika itu. Dan Umar tak tahu. Maka dia tidak layak untuk dikenakan hudud.
Tak layak untuk direjam. Sedangkan Umar sangat tegas dalam bab ni. Maka Umar tidak jadi untuk merejamkan perempuan. Nasib baik jumpa Ali, kalau tak dia kena rejam. Nak bagi tahu, kena berhati-hati dalam mendengar khabar dan kena selidik. Tu buat Nabi selidik seseorang. Masa dia mengaku dia berzina, Nabi tanya, kau ni gila tak sebelum ni? Kau minum arak tak sebelum ni? Maka bila semua tu tidak ada, Nabi dah selidik, barulah Nabi jatuhkan hukum. Begitu dah juga dengan kita. Baru nampak Islam tu hebat. Tapi kalau kita duk sebar benda-benda yang tak berfaedah, sebar benda-benda fitnah, sebar benda-benda yang boleh bawa pada perbalahan, pergaduhan, sehingga negara jadi busuk, pemimpin jadi busuk, rakyat jadi busuk, maka habis. Kitalah punca segala-galanya. Itu dia. Asasnya ialah orang Islam itu sendiri perlu berilmu tentang Islam itu. Itu yang paling penting, ya, dan jadi duta kepada agama Islam. Okey, ada soalan di WhatsApp. Diana Nasir katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Sekiranya seseorang sudah terlanjur dengan menyebarkan sesuatu tanpa tabayun terlebih dahulu, ini bukan beliau lah, beliau tanya ni, bagaimana seseorang itu patut lakukan agar hilang kebersalahan ataupun rasa bersalah, dan apakah kesan sekiranya menyebarkan sesuatu perkara tanpa tabayun terlebih dahulu? Apa yang perlu dilakukan untuk taubat dan juga apa antara kesannya? Silakan. Baik. Apa kesan? Pertama, apa yang perlu dilakukan apabila dia dah terlanjur? Dah terlanjur. Pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua, dia bersihkan nama khabar yang difitnah itu, orang yang difitnah, ataupun dia perbetulkan pengkhabaran yang telah tersilap itu. Ya. Ramai yang pernah buat penceramah-penceramah terkenal, ada yang buat tersilap, tersalah menyebarkan hadis palsu. Maka dia perbetulkan balik. Saya dengan ini memohon maaf kerana berita yang saya terima adalah palsu. Saya pun dapat maklum daripada orang sekian-sekian. Ingatkan betul sebab saya tak sempat. Tak salah. Kita mengaku salah dan kita memperbetulkan keadaan. Kita kena betulkan. Kalau ia melibatkan keaiban seseorang, manusia, maka kita kena bertanggungjawab sampai fitnah itu kembali mati. Allahu Akbar. Maknanya selagi mana benda tu hidup dan dia masih hidup, dia wajib perbetulkan. Dia tak boleh biarkan. Tak apalah, aku dah minta maaf dah dulu. Ni naik baik nasib dia lah. Tak boleh. Naik je. Isu yang dia kembangkan, isu yang dia tulis, isu yang dia hina dulu, isu yang dia buka, maka dia wajib minta maaf. Kena tegaskan. Dia mesti minta maaf dan dia kena perbetulkan bahawa ini adalah fitnah yang tersebar 20 tahun yang lalu. Telah ditutup, dibuka kembali. Benda ni akan buka balik. Tambah-tambah laman sosial hari ini. So kesan dia sangat besar. Kesan dia, pertama, orang Islam akan jadi lemah. Dan ini berlaku ketika perang Uhud. Apabila yang meninggal tu orang lain, Mus'ab bin Umair, ya, wa usyi'a bainan nas anna allazi qutil huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal tu orang lain. Orang kata Nabi meninggal. Habis lemah, habis semua orang. Ada yang kata tak payah berperanglah, Nabi mati dah. Ni perang Uhud, lemah. Kita jadi lemah. Orang yang ditimpa musibah itu akan lemah. Orang yang difitnah akan lemah. Kalau melibatkan negara, pemimpin-pemimpin akan lemah. Dia rosak. Nombor dua, dia akan menyebabkan kita ditimpa musibah yang lebih besar. Contoh, apabila sahabat berpindah ataupun berhijrah daripada Mekah ke Habsyah, mereka mendapati bahawa ada orang Quraisy ajak datang balik semua-semua, diorang pun balik. Bila balik, rupa-rupanya Quraisy tipu saja. Yang balik itu ada yang patah balik ke Habsyah dan ada dalam kalangan mereka terus diazab dan hingga mati. Wa'iyyazubillah. Jadi sangat bahaya. So kena berhati-hati dengan penyebaran berita palsu. Kesan dia sangat besar kepada pembuat berita palsu dan yang difitnah. Saya kira perbincangan kita pada pagi ini begitu hebat dan begitu meninggalkan kesan kepada semua yang menonton, terutamanya saya sendirilah, Datuk, ya. Sebagai kesimpulan, apakah nasihat Ustaz dalam kita nak mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar atas tikar sembahyang, akan tetapi ia penting untuk kita menjaga aib orang lain dan jangan sebar berita yang tak sahih. Silakan, Datuk. Baik, nasihat saya kepada diri saya dan juga semua yang mempunyai laman sosial, tak kiralah Instagram ke Facebook ke apa sahaja, jangan cepat menyebarkan sesuatu pengkhabaran kecuali kita mempunyai bukti yang kukuh ia adalah benar. Yang kedua, jangan berusaha untuk
menjadi orang pertama menyebarkan sesuatu khabar. Tetapi jadilah orang yang meneliti dan mengambil jalan selamat untuk memastikan kita tak terjebak dengan penyebaran berita palsu. Nombor 3, sentiasa takut kepada Allah dalam semua perkara. InsyaAllah dia tidak akan buat perkara-perkara yang boleh membawa kepada fitnah. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, gunakan laman sosial untuk menyebarkan berita-berita baik yang positif, bukannya perkara yang negatif. InsyaAllah kita akan disanjung dalam kita mempunyai laman sosial dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, sebagai menutup dan juga memurnikan program kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Datuk, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Minyak wangi nanti ya, insya-Allah ya Datuk ya. Okey. Insya-Allah. Baik, kepada anda semua para penonton, kalau anda ada kelapangan boleh tonton, kena tonton esok di mana anda akan bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Anas, dan kita akan bincangkan bersama dengan panel kita Ustaz Zul Ramli Razali. Topiknya apa? Topiknya sirah ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu zaman sekolah agama ingat siapa ya? Nak tahu esok ya, insya-Allah. Baiklah, kepada anda semua terus tabayun apabila dapat satu-satu berita, dan kalau nak kongsi pastikan kongsi yang sahih sahaja. Dan jangan lupa untuk kongsi tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan yang hadari mohon permisi undur diri. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.